Terima kasih kepada Amir ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya ya, Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. Hari ini cikgu bersama dengan student cikgu lah, 5 Cemerlang ya, student harapan sekolah cikgu sebenarnya. So hari ini kita masuk 7.3 7.2 sukatan serakan. Sukatan serakan. Kita tengok soalan So hari ini cikgu akan bincang 3 soalan lah, 3 soalan mudah. So dekat bawah ni kita ada jadual kekerapan OGIF yang berikut menunjukkan data markah yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar dalam satu ujian tertentu. So kita dah ada jadual kekerapan. Seterusnya dalam satu ujian, tentukan julat. Yang kedua, julat antara kuartil bagi data tersebut. First kali bila kita dapat data macam ni, kita kena lukis lah. Kita kena lukis OGIF. So untuk soalan ni dia dah bagi jadual kekerapan dan OGIF sebenarnya. So kita tengok OGIF dulu, kita nak cari julat dia untuk soalan ni first kali dia tengok dia minta kita cari julat lah. Macam mana kita nak cari julat pelajar first kali. So cikgu contoh sini lah. So julat ni ataupun range lah, kalau bahasa Inggeris dia range kita tengok paling bawah sekali. So kita ada dekat situ 70 tambah dengan 79. So 70 tambah dengan 79, kita bahagi dengan 2. Lepas tu kita tolak dengan yang paling kecil sekali. Yang paling bawah sekali yang ni 10 tambah dengan 19 bahagi dengan 2. So pelajar boleh kira, boleh tekan kalkulator dulu. So kita cari julat dulu 70 tambah 79. So 70 tambah 79, lepas tu kita bahagi 2. So kita akan dapat 74.5 dekat sini 74.5. So kita tolak paling rendah paling kecil sekali. Markah dia. So kita ada 10 tambah dengan 19. Kita bahagi dengan 2. So kita dapat 14.5. So lepas kita tolak, so kita dapat 60. 60 ni adalah julat dia lah. So settle. Untuk soalan yang pertama ni settle. Dia nak julat. Julat antara kuartil. So julat antara kuartil pelajar kena tahulah. Julat antara kuartil. Macam mana kita nak dapat julat antara kuartil? Pelajar kena tahulah. Kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. Yang ni mesti kita refer kepada OGIF. So kita tengok OGIF ni adalah OGIF lah. OGIF. So macam mana kita dapat kuartil yang pertama? So kita tengok sikit. Ni untuk soalan yang kedua soalan yang kedua. Kuartil yang pertama. Kuartil yang pertama ni mesti 1/4 daripada kekerapan lah. Kekerapan paling tinggi sekali. So 50. So pelajar akan dapat, kalau kita tekan kalkulator, pelajar dapat 12.5. So 12.5 dekat mana? So dekat sini 12.5. So pelajar plot, buat garisan putus-putus kepada graf.
So tarik ke bawah. Okey, so kita dapat kuartil yang pertama. Okey, so kuartil yang pertama. Okey, untuk kuartil yang ketiga. Okey, kuartil yang ketiga, kita cari dia 3/4 lah. Okey, 3/4 daripada kekerapan. So 50. So pelajar akan dapat 37.5. Okey, ni kuartil yang ketiga. So 37.5. So kat sini lah. Okey, cikgu buat underline sikit. Okey, so sambung. Pelajar plot daripada OGIF yang pelajar buat. Okey, so kat sini Q3. So kita dapat nilai dia kat sini lah. Okey, lepas kita dapat nilai dia ni, baru kita tolak. So kuartil yang pertama tu, kalau cikgu besarkan, kita dapat okey, ni kuartil yang pertama 34.5 lah. Okey, so kita dapat daripada graf 34.5. Okey, kuartil yang ketiga daripada graf kita dapat 53.5. Okey, jadi soalan dia julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil tu Q3 tolak Q1 So cikgu tulis kat sini julat antara kuartil. Antara kuartil. Okey, Q3 tolak dengan Q1. So 53.5 kita tolak dengan 34.5. So pelajar akan dapat 19. Okey, ni jawapan dia. Mudah je. Okey, daripada OGIF yang pelajar buat, so pelajar kena cari kuartil yang pertama. Kuartil yang pertama mesti 1/4 daripada kekerapan longgokan. So kita dapat 12.5. Plot pada graf, cari nilai dia kat sini. So markah dia berapa? 12. Kita dapat 34.5. Lepas tu baru kita cari kuartil yang ketiga 3/4. Okey, darab dengan kekerapan. So kita dapat 37.5. Plot, cari, dapat nilai dia kat sini. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, so dah settle untuk soalan yang pertama ni lah. Okey, julat antara kuartil bagi data tersebut. So settle. So kita pergi kepada soalan yang kedua cikgu nak discuss hari ni. Okey, so cikgu sambung dengan soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan tinggi bagi 40 orang murid. Okey, di dalam kelas 5 Arif. Okey, so ni ada 40 orang murid lah dalam kelas tu. So ni adalah kekerapan dia. Hitung varian dan sisihan piawai bagi data itu. Okey, first kali kita kena buat jadual lah. Kita buat jadual. So pelajar follow cikgu Okey, kita buat petak 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak lah. Okey. Okey, so kita buat table dululah. Kita buat table. First kali tinggi. Kita ada kekerapan, kita ada titik tengah, kita ada frekuensi darab dengan titik tengah. Okey, lepas tu kita ada titik tengah kuasa 2. Okey, lepas tu kita ada fx kuasa 2. So jadual ni pelajar kena mahir lah, kena mahir daripada data yang diberi. Okey, so sekarang ni kita isi dululah. Okey, tinggi yang pertama kita ada 1.40 hingga 1.44. So kekerapan dia kita ada 8. Okey, titik tengah macam mana kita nak cari pelajar? Titik tengah 1.44 tambah dengan 1.40 kita bahagi dengan 2. Okey, so kita akan dapat 1.42. Okey, 1.42 darab dengan 8 kekerapan. So pelajar akan dapat 11.36. Okey,
X kuasa 2 ni kita dapat daripada titik tengah kuasa 2 lah. So pelajar akan dapat 2.0164. Okey, lepas tu kekerapan ni darab dengan 2.0164 ni, so pelajar akan dapat 16.1312. Okey, so pelajar kena penuhkan lah, kena penuhkan. So untuk tinggi yang kedua kita ada 1.45 hingga 1.49. Okey, dan seterusnya So cikgu cut video ni. Okey, so pelajar penuhkan jadual lah, penuhkan jadual daripada data yang kita dapat. So kita kira lah. Kat sini cikgu buat warna lain sikit. Okey, so kita kira jumlah frekuensi dulu Okey, so sigma frekuensi. So pelajar akan tambah semualah. So pelajar akan dapat 40. Okey, fx pelajar akan dapat, so sigma fx okey 60.45. Okey, dan seterusnya fx kuasa 2. Okey, pelajar akan dapat jumlah sigma tu jumlah lah. Okey, fx kuasa 2. So pelajar akan dapat jawapan dia 91.5195. 91.51995. Okey, so bila kita dah dapat jadual, kita penuhkan jadual dan kita kira jumlah dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada formula dia lah. Okey, varian. Okey, so pelajar akan dapat varian ni lambang dia macam ni Ni lambang apa ni? Nen. Okey, so kita nak cari varian daripada formula yang diberi formula yang diberi. So jumlah fx kuasa 2 kuasa 2 bahagi dengan jumlah f lah. Okey, tolak dengan x kuasa 2. Okey, x kuasa 2. Okey, so pelajar masuk nilai lah, masuk nilai. Okey, so kita just masuk saja nilai dia lah. Masuk saja nilai dia, jumlah fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah f. Okey, tolak dengan, okey, yang ni dia sebenarnya dia ada kombinasi ni kat sini kalau kita tengok Okey, kalau kita tengok formula lah, formula yang ada dalam buku tu. So dia ada sebenarnya jumlah fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah f. Okey, kita tolak dengan sama je jumlah fx per dengan f kuasa 2. Okey, so yang ni kita gantikan dia macam ni lah. Okey, so kita akan dapat nilai dia. Okey, so bila pelajar tekan kalkulator, so pelajar tekan kalkulator dapat berapa nilai dia? Halo, tekan kalkulator 0.0041. Dapat tak? Cikgu, Ya. yang 60.45 tu saya dapat 60. Pelajar kira, pelajar akan dapat ni lah jawapan dia. Okey, so settle untuk varian. Okey, varian ni formula dia lah. Okey, ni formula dia diberi diberi. Okey, seterusnya, soalan seterusnya selepas cari varian dia nak sisihan piawai. Okey, sisihan piawai ni pun formula diberi juga Okey, sisihan piawai. Piawai. Okey, sama dengan, so lambang dia sama juga. Kalau kuasa 2 je varian tadi
sisihan piawai sama dengan punca kuasa jumlah fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah f tolak dengan x tadi sama je dengan yang atas tu. Kuasa 2 so sama dengan 0.041. So punca dia kita dapat 0.0064. So settle. Ni adalah sisihan piawai. Maksudnya kalau varian ni lambang dia ni lah. Kuasa 2 kan. So adalah varian. So bila kuasa 2 bawa pergi sebelah, dia jadi punca. So punca ni adalah sisihan piawai. So clear pelajar, boleh faham? So next cikgu cari maksud lambang ni. Cikgu tak ingat ni. So settle pelajar, boleh faham? Kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ni. Soalan terakhir ni soalan OGIF lah. OGIF di bawah menunjukkan jarak yang dilalui bagi 90 orang penduduk di sebuah kawasan perumahan di Selangor. So ni adalah OGIF. Daripada OGIF kita nak bina satu kotak, satu plot kotak berdasarkan OGIF tersebut. So macam mana kita nak bina satu plot kotak dekat sini? Seterusnya nyatakan bentuk taburan data tersebut. Macam mana kita nak buat? So macam mana kita nak bina satu plot kotak? Daripada OGIF kita tengok daripada OGIF. Poin yang pertama dia daripada OGIF. Kita cari nilai minimum. Poin yang pertama nilai minimum. Nilai minimum ni nilai yang paling kecil lah. So nilai minimum dia berapa kat sini? 9.5. Boleh faham nilai minimum? Seterusnya kita cari nilai maksimum. Cikgu nak pelajar cari nilai maksimum daripada modul awak tu. Maksimum maksimum. Nilai maksimum ni nilai yang paling tinggi sekali lah daripada OGIF tu. So dekat sini. So kalau daripada buku pelajar tu, pelajar akan dapat 79.5. Betul? So pelajar akan dapat ni nilai dia 79.5. Seterusnya kuartil pertama. Tadi kita dah bincang kuartil pertama. Kuartil pertama kita dapat macam mana kita dapat kuartil pertama tadi? Pelajar? Kuartil pertama tadi? Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Dah, kuartil pertama dulu. Yang tu julat antara kuartil. So kuartil pertama kita dapat daripada graf kan. 1/4 darab dengan nilai maksimum ni kan 90, betul? 90. So kita akan dapat nilai dia. So nilai yang pelajar dapat ni dia dah buat dah. Ni adalah kuartil yang pertama. So kita plot dekat sini. Ni kita dapat Q yang pertama lah. Kuartil yang pertama dia dapat 27.5. So step yang keempat. Yang keempat pelajar kena cari median. Median. Median ni adalah kuartil yang kedua So kuartil yang kedua ni adalah separuh daripada graf lah. 1/2 daripada kumulatif. Ni median. Ni median. Ataupun nama lain dia Q yang kedua. Ni median.
Okey, so Q yang kedua, pelajar akan dapat kat sini daripada graf kita dapat 38.5. Okey, seterusnya step yang kelima daripada OGIF, baru kita cari Q yang ketiga. Kuartil yang ketiga ni, Q yang ketiga ni adalah 3/4 daripada graf lah. So, Q yang ketiga ni kita dapat nilai kat sini, kita tarik ke bawah. Ni kuartil yang ketiga. Okey, so kita akan dapat nilai Q yang ketiga 50.5. Okey, 50.5. So dapat, setakat ni dapat tak pelajar daripada OGIF tu? Pelajar respon dapat nilai minimum, nilai paling kecil. Lepas tu kita cari nilai maksimum, nilai yang paling besar. Lepas tu cari kuartil yang pertama, cari kuartil yang kedua atau nama lain dia median. Lepas tu cari kuartil yang ketiga. Okey, so daripada ni kita plot kotak dia. Okey, macam mana kita nak plot kotak? Okey, so daripada data yang kita dapat ni, kita plot kotak lah. Plot kotak. So dekat sini cikgu ringkaskan cikgu ringkaskan. Sepatutnya cikgu kena ada kertas graf. So kita buat satu garisan nilai dia lah. Okey, sekejap Okey, so daripada data yang kita dapat ni, so kita plot, kita buat sempadan atas lah. Yang ni kita start dengan 9.5 kat sini. 9.5 kita ambil data daripada atas tu. Okey, 19.5. Kita ada 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, dan last kali kita ada 59, 69.5, 9.5, dan kita ada satu lagi last 79.5. So cikgu tak muat dah kat sini. Okey, so daripada data kita dapat tu 9.5 ni nilai yang paling, yang ni pelajar dah belajar di tingkatan 4, betul? Betul. Okey, pelajar sebenarnya pelajar dah belajar di tingkatan 4 di tingkatan 4. So first kali kita ambil kuartil yang pertama. Lepas tu kita ambil median, kita ambil kuartil yang ketiga 50.5. So kita buat petak lah. Okey, so kita buat petak. Okey, so kita cantum lah. Kita cantumkan dia. Okey, dan last kali pergi ke nilai maksimum dia. So macam ni lah gambar dia. So boleh pelajar? Setakat ni boleh? Boleh. Boleh Yang ni pelajar dah belajar di tingkatan 4 sebenarnya. So pelajar tahu dah. Kalau ada petak macam ni, pelajar tahu. Okey, yang first kali mesti kuartil yang pertama. Yang tengah-tengah mesti median. Okey, dan kuartil yang ketiga. Gambar dia kadang-kadang bukan macam ni pun. Kadang-kadang yang belah hujung dia pendek pun ada Depend pada soalan. Okey, so settle untuk soalan ni. So kita sambung seterusnya, nyatakan bentuk taburan data tersebut. So pelajar boleh bagi bentuk taburan data tersebut. Boleh bagi jawapan? Okay, so kita seterusnya nyatakan bentuk taburan data tersebut. So kita jawab kat sini lah. Okay, taburan pencung ke kanan So cikgu tulis kat sini taburan pencung ke kanan. Sorry, pencung ke kanan. Okey, kerana bahagian kanan okey, plot kotak lebih besar. Okey, plot kotak lebih besar daripada kiri.
besar dari kiri. Okay, so kita settle untuk soalan yang ketiga untuk hari ni lah. Okay, so itu saja untuk hari ni lah yang cikgu discuss dengan student cikgu. So settle. Okay, sebelum cikgu terlupa tadi yang ni adalah mean mean. Okay, so ni maksudnya mean lah. Okay, so pelajar boleh like dan boleh komen dan subscribe channel cikgu lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.